Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin mengulas dengan lebih lanjut berkaitan tajuk dipilih iaitu diversity dan flexibility. Oleh itu, jom kita mulakan. Kehadiran teknologi dan revolusi industri sememangnya telah menyelesaikan pelbagai masalah dan meningkatkan produktiviti dalam sebuah organisasi. Namun begitu, isu mengenai diversity dan flexibility masih menjadi salah satu topik terbesar di dunia, terutama di sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya dan bangsa seperti Malaysia. Isu diversity yang meningkat dengan ketara setiap tahun, terutama dalam organisasi pekerjaan, memerlukan perhatian khusus dan tindakan segera daripada pihak pengurusan organisasi. Nestle merupakan syarikat pengeluar makanan produk terbesar di dunia. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1866 dengan nama Angola Swiss Condensed Milk Company. Henry Nestle menubuhkan Nestle di Switzerland dengan tujuan utama untuk menjual produk tenusu. Syarikat ini menemui kejayaan dan berjaya mengembangkan bisnes ke seluruh pelosok dunia. Di Malaysia, Nestle ditubuhkan pada tahun 1912 di Pulau Pinang. Apabila mereka mencapai kejayaan ini, syarikat ini terus berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1939. Dan pada tahun 1962, syarikat ini telah berjaya membuka kilang pertamanya di Malaysia dan berjaya tersenarai dalam Bursa Malaysia pada tahun 1989. Berkembangnya bisnes syarikat ini membolehkan mereka mengambil lebih kurang 6,000 pekerja dan mensasarkan lebih 300 produk halal mereka di Malaysia. Jumlah demografi ini adalah hasil sebuah kajian yang telah dilakukan di Nestle Malaysia yang menunjukkan bahawa 6,000 pekerja datang dari pelbagai latar belakang. Nestle Malaysia sendiri mengakui bahawa mereka memberikan peluang yang sama rata kepada setiap pekerja mereka. Pengambilan tenaga kerja adalah berdasarkan kemampuan dan sikap mereka tanpa mengira latar belakang bangsa, kaum, jantina, agama maupun usia. Demografi kepelbagaian ini telah membuktikan bahawasanya Nestle telah berjaya menjadi sebuah organisasi yang produktif dan berdaya saing. Konsep diversity di tempat kerja. Konsep diversity boleh dibahagi kepada beberapa bahagian seperti definisi, jenis dan tahap diversity pada masa kini. Diversity di tempat kerja tidak hanya berkaitan bangsa atau jantina, akan tetapi sesetengah syarikat turut meletakkan beberapa aspek diversity seperti status sosioekonomi, ketidakupayaan, pola pemikiran, personaliti dan pengalaman hidup. Jenis diversity ini boleh dibahagi kepada dua tahap, iaitu tahap permukaan atau dikenali sebagai the surface level diversity yang dapat diperhatikan secara nyata seperti bangsa, jantina dan umur. Manakala tahap kedua sebagai tahap dalaman atau the deep level diversity yang merangkumi dalaman seperti nilai personality atau keutamaan kerja. Tenaga kerja pelbagai berfungsi dengan harmoni. Pada zaman ini, kepelbagaian tenaga kerja dari aspek lingkungan umur, jantina, bangsa dan etnik dalam sesebuah organisasi adalah merupakan satu perkara yang biasa. Hal ini menjadi tanggungjawab bagi sesebuah jabatan sumber manusia untuk memastikan bahawa tenaga kerja yang pelbagai ini berfungsi dengan harmoni untuk memastikan peningkatan prestasi organisasi. Corak pekerjaan yang fleksibel. Konsep flexibility bukan sahaja melibatkan penerimaan organisasi terhadap kepelbagaian fizikal, malah turut merangkumi personaliti, nilai dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja. Teori Maslow. Dalam teori piramid Maslow,
manusia secara asasnya memerlukan kepada satu bentuk kestabilan dan keselamatan, di mana manusia secara teorinya mahu untuk memenuhi kehendaknya. Manusia akan berusaha untuk mencapai kejayaan dan kepuasan individu. Teori yang dijelaskan oleh Luther pada tahun 1997 ini jelas menunjukkan setiap keperluan dan keinginan manusia itu adalah berbeza. Cadangan penyelesaian isu diversiti di era revolusi industri. Terdapat pelbagai cadangan yang dibentangkan untuk menyelesaikan isu diversiti dalam era teknologi yang berkembang pesat ini. Banyak organisasi telah melangkah maju untuk menyelesaikan isu ini dalam organisasi mereka. Antara cadangan untuk menyelesaikan isu ini adalah dengan menggunakan model kepelbagaian yang bertindak sebagai intervensi dan pendekatan proaktif. Selain itu, model ini juga bertindak mengintegrasikan dan memberikan penghargaan kepada pekerja yang berlainan etnik, bangsa dan jantina. Model kepelbagaian diperkenalkan dalam organisasi dengan tujuan untuk melatih organisasi agar mengenali, menerima dan menghargai kepelbagaian di tempat kerja. Dalam kepesatan teknologi, seringkali organisasi mengabaikan kepentingan untuk meraihkan kepelbagaian di tempat kerja. Teknologi yang tidak memiliki perasaan tidak dapat menggantikan peranan manusia dalam membentuk sebuah hubungan kemanusiaan yang harmoni dalam sebuah organisasi, iaitu dalam Sony tahun 2000. Selain itu, untuk meningkatkan kesedaran global mengenai diversiti tempat kerja, pengurusan organisasi perlu melaksanakan inisiatif pengurusan kepelbagaian yang bertujuan untuk membuka mata dan memberikan kesedaran mengenai betapa pentingnya diversiti dan kepelbagaian yang harmoni. Terdapat 5 cara yang dicadangkan oleh Sony pada tahun 2000, iaitu yang pertama, meningkatkan kepekaan terhadap perbezaan budaya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Yang ketiga, mengurangkan jurang perbezaan yang dialami oleh golongan minoriti dan wanita. Keempat, meningkatkan interaksi dan hubungan silang budaya antara pekerja, merentasi jantina dan etnik. Dan yang terakhir, nombor 5, mengubah budaya organisasi dan amalan kepimpinan. Strategi dan rangka kerja diversiti oleh syarikat Nestle. Pada tahun 2016, Nestle telah melancarkan satu rangka kerja mengenai diversity dan inclusivity untuk mewujudkan budaya tempat kerja yang memberikan kesamarataan kepada semua tenaga kerjanya dan memberi hak inclusivity kepada mereka supaya tidak ada tenaga kerja yang merasa dipinggirkan dan tidak dihormati. Tujuan utama rangka kerja ini adalah yang pertama, membangunkan budaya kerja inklusif dengan memanfaatkan pelbagai tenaga kerjanya. Yang kedua, menangani keperluan pengguna melalui produk, perkhidmatan dan ekspliti mereka. Dan yang terakhir, ketiga, terlibat secara inklusif dengan masyarakat merentasi rantaian nilai yang berbeza. Diversiti jantina merupakan tujuan utama Nestle dan mereka telah meletakkan sasaran untuk menjadikan sebuah syarikat yang memiliki diversiti jantina yang seimbang. Antara inisiatif awal mereka ialah dengan membentuk sebuah kumpulan wanita yang dilatih oleh mentor dari cawangan Nestle seluruh dunia. Rajah di sebelah menunjukkan peratus pekerja wanita dalam unit pengurusan Nestle Malaysia pada tahun 2011 sehingga 2016. Selain itu, Nestle juga menitik beratkan kadar gaji yang diterima oleh pekerja mereka, terutama dasar perbezaan gaji lelaki dan wanita. Mereka tidak mahu mengekalkan budaya di mana lelaki menerima gaji yang lebih banyak berbanding daripada wanita. Jadual di sebelah menunjukkan nisbah gaji berdasarkan jantina di Nestle Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2016. Flexible Work Arrangement (FWA) bermaksud aturan kerja secara fleksibel dalam organisasi Nestle merujuk kepada polisi ganjaran keseluruhan yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup positif dan sihat di dalam dan di luar tempat kerja. Nestle menyedari perkara ini berkait rapat dengan keseimbangan kehidupan seharian tenaga kerja mereka. Setiap pekerja memiliki personaliti yang berbeza dan unik. Kesimpulan, isu diversiti
diversity bukanlah satu perkara yang baru di Malaysia. Kehadiran teknologi bahkan menyukarkan lagi isu diversity ini untuk diselesaikan. Kewujudan teknologi meningkatkan jurang antara manusia untuk berbincang dan bertukar pendapat. Oleh itu, pengurusan organisasi perlu dimodifikasi supaya bersesuaian dengan situasi semasa di mana mereka bukan sahaja boleh menggunakan teknologi dengan kadar yang optimum dan pada masa yang sama memupuk penerimaan diversiti dalam organisasi mereka. Nestle merupakan syarikat yang berjaya mengangkat isu diversiti sebagai sebuah kekuatan organisasi mereka. Pelbagai strategi dan inisiatif diperkenalkan untuk menyelesaikan isu diversiti dalam organisasi mereka. Sebagai sebuah syarikat global, mereka sedar bahawa tenaga kerja mereka terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan, bangsa, etnik, agama, jantina dan umur. Mereka juga mengerti setiap individu memiliki nilai dan personaliti yang berbeza. Dengan pemahaman ini, mereka dapat membentuk sebuah strategi yang positif, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Dengan ini, maka berakhirlah dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.